kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin membawa butiran 060300 pengawasan dan penguatkuasaan di bawah tajuk alam sekitar. Saya ingin bertanya kepada Kementerian mengenai pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam meluluskan pembangunan tanah tinggi. Ya, dalam pengetahuan saya, pembangunan tanah tinggi 3,000 kaki ke atas memerlukan kelulusan daripada Jawatankuasa Pembangunan Tanah Tinggi di JPM dan juga kelulusan EIA. Dan yang kurang daripada 3,000 kaki ketinggiannya dan kurang pada 500 ekar kelulusannya daripada juga alam sekitar. Yang menjadi kelompongannya adalah pembangunan yang kurang daripada 500 ekar dan kurang daripada 3,000 kaki tinggi. Jadi pembangunan-pembangunan di kawasan seperti ini, siapakah yang memantau dan menguatkuasa penjagaan alam sekitar dan pematuhan kepada garis panduan pembangunan tanah tinggi. Jadi rasanya dengan tidak ada pemantauan yang cekap dan penguatkuasaan daripada Jabatan Alam Sekitar, pembangunan-pembangunan terutamanya untuk pertanian di tanah tinggi amatlah menyedihkan. Mungkin YB-YB sekalian yang dalam perjalanan ke Galas baru-baru ini telah lalu di kawasan tanah tinggi lodging, dan kita melihat bagaimana pembangunan tanah tinggi itu untuk penanaman sayur begitu mendukacitakan. Malah saya lihat tahap pencemaran sungai-sungai begitu dahsyat sekali kerana airnya jadi macam air teh susu. Pokoknya saya tahu saya tidak mahu perkara ini dipolitikkan dan untuk mengambil kesempatan untuk menuding jari kepada Kerajaan Negeri Kelantan, kerana Kerajaan Negeri Kelantan telah ada Jawatankuasa Tanah Tinggi Lodging dengan kelulusannya dan anggota daripada semua kementerian yang terbabit dan jabatan-jabatan yang terbabit. Masalahnya adalah masalah penguatkuasaan dan pemantauan. Jadi bagaimanakah apakah Jabatan Alam Sekitar telah lakukan berapa syarikat ataupun berapa pemaju yang telah didakwa di bawah kesalahan-kesalahan yang membabitkan pencemaran alam sekitar. Kerana kita tidak mahu melihat satu kawasan yang begitu indah. Saya bukan anti pembangunan, kita perlu membangunkan tanah-tanah tertinggi, tapi kita perlu membangunnya dengan secara tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi kita harap bahawa Jabatan Alam Sekitar yang sebenarnya berkuasa, mempunyai kuasa memantau dan menguatkuasa, bukan kerajaan negeri. Jadi apakah langkah daripada Jabatan Alam Sekitar untuk menguatkuasa, mendakwa pemaju-pemaju ataupun syarikat-syarikat pekebun-pekebun yang telah melanggar garis panduan yang telah ditetapkan oleh JS itu sendiri. Jadi berapa syarikat yang telah didakwa, dan saya ingin tahu setakat ini berapa pemaju atau syarikat pekebun ini yang tidak mengemukakan laporan EIA. Apa masalah penguatkuasaan dan pemantauan yang berlaku di tanah tinggi lodging ini? Ya, dan saya nak menyebut bukan sahaja tanah tinggi lodging yang mengalami masalah. Di Cameron Highlands perkara ini sudah lama dibangkitkan, hingga kan udara ataupun cuaca di Cameron Highlands tidak lagi sesejuk dahulu. Ya, baru-baru ini kita juga melihat bagaimana pembalakan yang dikatakan berlaku di atas hulu Sungai Rejang seluas sebesar sebesar Singapura. Ya, bagaimanakah perkara-perkara ini boleh berlaku di luar tanpa tindakan oleh Jabatan Alam Sekitar? Datuk Pengerusi, saya ingin juga bawa 060200 mengenai pendidikan dan penilaian alam sekitar. Saya merasakan bahawa pendidikan alam sekitar ini tidaklah memadai dan tidak mencukupi. Bagi jalan saya minta maaf. Hulu Rejang. Boleh tak Hulu Rejang bawa kemudian? Saya ada beberapa perkara, minta maaf. Ada
pembetulan sedikit. Ya. The clearing in Bakun actually about 50 acres saja. The catchment area is the size of Singapore. Bukan seperti yang disebut dalam The Star itu hari. That was wrong. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Rajang. Apapun maksudnya jika mengakibatkan balak ya berkilometer terkandas di dalam Sungai Rajang, itu adalah satu perkara juga yang masih lagi menjadi pertanyaan kepada rakyat Malaysia. Pendidikan dan saya sambung semula pendidikan dan penilaian alam sekitar. Apakah usaha kita untuk memasukkan pendidikan alam sekitar secara sistematik ke dalam sistem pendidikan kita? Ya, kita boleh bercakap mengenai kemahiran hidup dan sebagainya, tetapi pendidikan alam sekitar sekarang mungkin juga seperti juga apa yang dibincangkan pendidikan, dikatakan pendidikan kesihatan reproduktif atau sex education itu telah begitu penting kerana ia menyebabkan alam sekitar negara kita ini sudah menjadi mungkin tak sampai ke tahap kritikal tetapi akan sampai ke tahap itu. Jadi apakah kerjasama di antara jabatan dari antara Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Kementerian Pendidikan di dalam meresmikan, memformaliskan dengan izin pendidikan alam sekitar ini di dalam sistem pendidikan kita. Kita tidak boleh mengharapkan hanya NGO-NGO untuk melakukan pendidikan alam sekitar ini semata-mata. Kalau kita tunggu, mungkin satu hari akan menjadi terlalu lambat dan anak-anak cucu kita. Kalau kita sekarang ini mewarisi sungai-sungai yang warnanya seperti teh susu ataupun cappuccino, mungkin anak-anak kita akan mewarisi sungai yang bukan sahaja seperti kopi pekat, tetapi juga akan berbau seperti orang Kedah kata seperti acak. Ya, tahu tak acak? Iaitu air kumbahan rumah di kampung-kampung yang tak masuk dalam parit, seperti parit yang disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Pasir Salak tadi. Jadi kita tidak mahu sehingga ke tahap itu. Saya rasa banyak yang boleh kita lakukan dalam pendidikan alam sekitar dan saya tak perlu detailkan, perincikan di sini kerana satu topik itu by itself saja boleh ambil orang kata masa sejam atau 2 jam. Jadi mesti perlu kita masukkan dalam sistem pendidikan yang resmi. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, pembangunan maksud pembangunan 23-16700 rancangan tebatan banjir dan saliran bandar. Saya mewakili daerah Klang, dan daerah Klang, kawasan Klang ini bukan sahaja rendah daripada paras laut, tetapi oleh kerana pembangunannya yang pesat menyebabkan kawasan-kawasan lama yang telah dibangunkan mudah dibanjir, banjir walaupun hujan tidak lebat dan hujan dalam jangka masa yang pendek. Apabila kawasan-kawasan pembangunan baru membangun kawasan-kawawan baru ataupun taman-taman perumahan baru, pembangunan-pembangunan baru mengikuti mengikuti plan ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PBT masing-masing. Namun dengan kenaikan kawasan pembangunan ini, kita dapati bahawa salirannya itu tidak mencukupi kerana kawasan perumahan baru paritnya masih masuk kepada saluran-saluran lama. Tidak ada pertambahan di dalam saliran atau parit-parit yang besar, dan apabila hujan lebat, maka dengan sendirinya kawasan-kawasan yang rendah, kampung-kampung yang lama dibanjiri dan rakyat menanggung kerugian yang amat sangat. Jadi saya fikir kita telah memohon kawasan kita untuk diadakan satu sistem saliran yang baru, dan saya ingin bertanya, adakah peruntukan ini termasuk sistem saliran untuk daerah Klang? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Oh, ramai ni.